الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال صاحب السماحة المفتي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Oleh itu, muka surat 70 betul. Kata sahibus samahah Mufti Haji Sa'id rahimahullah, oleh itu tidak boleh menyerupakan sifat khalik dengan makhluk, yakni dengan sifat makhluk. Zat khalik dengan zat makhluk, sifat khalik dengan sifat makhluk, dan perbuatan khalik dengan perbuatan makhluk. Bukan hanya sifat saja tak boleh menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk ni pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatannya. Tak boleh. Hanya nama sebut tu zat Allah, zat makhluk. Bolehlah. Kita sebut sama sifat Allah, sifat makhluk. Boleh. Perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Tapi maknanya beza, tidak serupa. Kerana zat makhluk ni mesti berbentuk jirim, jisim, atau dipanggil jauhar. Gapo jirim, jisim, ma tarakkaba min jauharaini fardaini, perkara yang tersusun daripada dua juzuk yang tunggal kedua-duanya, itu dia panggil jisim. Jadi terkadangnya tersusun dua saja tu boleh dah dipanggil jisim. Mana ada tebal saja, contoh boleh dibelah, ada besar boleh dibelah, ataupun ada tebal boleh dikerisi, ataupun ada panjang lebar boleh dikerat. Ada salah satu ataupun ketiga-tiga boleh dikerat, dibelah dan dikerisi. Dia panggil jirim, jisim. Ataupun tidak boleh dikerat, dibelah dan dikerisi. Tak ada ketiga-tiga. Tapi benda tersebut bertokar, berjuzuk dia panggil. Satu juzuk yang halus dipanggil jirim firi atau jauhar fardin. Itu makhluk tu seperti itulah tubuh dia. Tengok apa pun, meja jirim jisim, ni jirim jisim, ni jirim jisim, kita jirim jisim, angin yang ada jirim jisim. Jadi tiap-tiap jirim ni dia mengambil akhzul
akhdul dia panggil mengambil tempat, qadran akhdhu qadran minal faragh, dia panggil mengambil ruangan kosong, qadar yang meneluskan tubuh dia. Ni contoh kita ada botol. Nah, ni kita kata kosong, sebenarnya al-faragh kosong itu tidak kosong. Al-faragh al-mauhum dia panggil. Kosong yang disangka saja kosong, padahal tidak kosong. Kenapa? Fil waqi', pada realitinya, mamluk bil hawa, memenuhi ruangan yang kita nampak kosongnya dengan udara. Nah, jadi satu jirim tadi itu, contoh kita kata botol ni, jirim ni benda bertokok. Dia bila dia duduk sini, tadi ni ada angin ni. Nah, bila dia panggil duduk sini, angin yang ada di sini tadi, dia tersepok keluar. Dia mengambil qadar yang memenuhi tubuh dia. Itu dipanggil bertempat. Bertempat itu dia panggil lazim, benda yang kemestian bagi ciri. Jadi apabila kita kata zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, berarti zat Allah tidak berjirim bercisik, tidak jirim firik atau jawhar fardin, berarti tidak mengambil tempat. Gitu, tidak bertempat. Kemudian sifat-sifat yang ada pada makhluk ni dia panggil arab. Dipanggil sifat, boleh dipanggil arab. Kenapa? Karena sifat yang ada pada jirim, pada makhluk ni, itu bersifat menumpang. Artinya sifat dia kedatangan. Arab ni maknanya sesuatu perkara yang kedatangan, baru, menerima perubahan, sama ada bertambah atau berkurang. Seperti kita kata pendengaran kita, penglihatan kita itu bertambah dan berkurang. Dipanggil arab yang menumpang pada pada telinga kita, ataupun roh yang ada pada anak telinga kita, pendengaran itu. Jadi dia boleh bertambah dan berkurang. Sebab tu anak-anak yang baru lahir, dia tidak boleh dengar yang jauh-jauh, hanya yang dekat-dekat saja. Kemudian semakin bertambah, itu bertambah tu menunjuk kedatangannya, itu benda yang kedatangan, menumpang. Dan dia boleh berkurang, pekok. Tuk mu tu pekok tu kena gilaung kuat di telinga dia. Dia bertambah dan berkurang. Itu dia panggil sifat makhluk arab. Warna yang ada pada kulit kita, pada rambut kita, hitam yang ada pada rambut, arab. Warna coklat yang ada pada kulit kita, arab. Sebab tu dulu putih juga, warna nampak hitam. Kayak gitu. Oh, dia hijau kuat, tengok panas putih. Bertambah dan berkurang. Dia panggil sifat yang ada pada makhluk ni arab, perkara yang baru kedatangan, menerima perubahan, sama ada sebelah bertambah atau sebelah berkurang. Maka sifat Allah Ta'ala bukan arab. Gitu dah. Itu je kita nak tahu. Tak serupa itu lagu mana? Kita tak erti tak serupa. Lepas tu kena kenal di makhluk. Bila kita kata sifat makhluk ni arab, maka sifat Allah tidak arab. Sifat Allah Ta'ala tu qaimatun fi zatihi, makna berdiri ada di zat Allah Ta'ala, tidak kedatangan, tidak menumpang, tidak menerima perubahan. Zat Allah Ta'ala tu qadim, dan sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala pun qadim seperti zat Allah Ta'ala juga. Begitu juga apa lagi? Perbuatan. Kita duk kata siapa dia buat ni, mamak buat. Siapa dia masak ni, timur masak. Siapa dia dereba kereta ni, boleh dereba. Kita duk kata lagu tu dia panggil yunsabu, dinisbah perbuatan, yunsabul fi'lu
ala wajhi lil ikhtiyar, ala wajhi lil ikhtiyari wal kasbi saja. Kita bangsakan perbuatan kepada makhluk yang sebenar-benarnya ialah sandar secara majaz, secara pinjaman. Dipanggil isnad majazi. Bukan isnad hakiki, bukan. Karena perbuatan yang menjadi dan menentu hanya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jadi kita tu hamba hanya memilih dan berusaha. Kita hanya diberi kudrat iradah untuk memilih dan berusaha, bukan untuk menentu dan mencipta menjadi, tidak. Bahkan pilihan kita dan usaha kita adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Artinya tak sama lah. Perbuatan kita dengan perbuatan Allah itu walaupun disebut fi'lillah, perbuatan Allah, fi'lul insan, perbuatan manusia, tetapi perbuatan yang kita kata kepada makhluk ni hanya dinisbah atas jalan isnad majazi, sandar secara pinjaman. Karena perbuatan kita makhluk ni hanya memilih dan mengusaha, kasab wal iktisab, ikhtiyar, itu saja. Perbuatan Allah Ta'ala itu ialah atas jalan takhsis, menentu. Ta'thir, memberi bekas. Pada ijad atau i'dad, menjadi, mencipta atau meniada. Itu. Jadi tak boleh kita menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Hanya kita bercakap tu kita tahulah, kita faham sebab kita orang mengaji kan. Tanya, mari makan nasi dulu. Kenyang dah makan nasi mak 2 buku. Cakap pai kita tu orang panggil majaz. Majaz saja macam kenyang dah makan nasi mak 2 buku. Kita sandarkan kekenyangan kita tadi tu kepada 2 buku nasi lemak. Bukan pacok, sandar. Gitu dah. Bukan etik, hanya sandar. Tak apa, tak syirik lah. Sebab kita orang mukmin, kita maklum yang memberi kenyang tu bukan nasi lemak 2 buku tadi. Yang memberi yang tak mentakthir, muathir, sang pemberi bekas pada asar, pada kesan kenyang tu ialah Allah. Cuma kita tak cakap lah, mari makan nasi dulu. Allah bagi kenyang dah tadi. Tak cakap gitu. Kuat sangat tauhid. Tak payah cakap gitu, jangan cakap gitu bagi kita tu cakap benda hakikat dia panggil benda kita tu patutnya ikut juga. Tapi kalau orang bukan Islam, orang tak mengaji tauhid, nak mengaji dia kafir. Kalau dia kata kenyang makan nasi lemak 2 buku tu memang hakikat, hakiki sungguh. Maksudnya dia memang betul-betul mengiktikadkan nasi lemak itulah yang memberi kenyang. Itu satu kekufuran, kemusyrikan, syirik jali dia panggil, syirik akbar, syirik yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Kalau mati mewajibkan janji Allah neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah Ta'ala gitu dah. Baik. Jadi kita cakap tu tak apalah, jangan cakap atas jalan hakikat, cakap atas jalan majaz. Tadi nampak demam, ni sihat ni. Dia kata makan penado tadi, cabut penyakit. Sembuh demam, sihat jadi. Jadi kita bercakap tu hanya atas jalan majaz saja tu. Ingat dah. Kita hanya menyandarkan cabut penyakit dah, sembuh sihat kepada penado 2 biji. Sandar saja atas jalan majaz. Hakikatnya Allah yang memberi sembuh, yang mencabut penyakit, yang memberi sihat, bukan penado tu. Buktinya apabila kita tak sihat juga kalau makan penado, maka kita tidak akan mengamuk, dibakar, hilang penado. Hanya kita ikhtiar ubat lain pula. Cari ubat lain pula.
Jangan kata sia-sia. Sia-sia je pergi klinik tu doktor pakar ni. Tak ada apa-apa kesal pun, tak ada apa. Jangan kata sia-sia. Kerana kita tu dibalas pahala atas usaha kita. Nah, kita dibalas pahala dan dosa ni laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha pahala bagi usahaan yang baik dan dosa di atas usahaan yang jahat. Itu gitu. Jadi kita pilihlah, kita nak sihat ke kita nak sakit. Kita nak selamat ke kita nak aksiden balik ke rumah. Kita nak syurga ke kita nak neraka. Gitu. Jangan kita cakap sia-sia je saya semaya, saya buat zikir ke puasa ke sedekah ke apa ke, kalau Tuhan nak buat neraka juga. Cakap apa lagu tu? Mu tahu di mana Tuhan nak tu mu syurga neraka? Tahu? Tak tahu. Hak mu sendiri nak apa? Lain gitu. Jangan tanya Tuhan tentu syurga ke neraka. Jangan. Kita tahu di mana Tuhan nak tentu kita. Nah, yang kita mau syurga ke neraka. Oh, saya nak syurga. Maka kita usaha untuk dapat masuk syurga Allah. Nah, sia-sia je saya patuh undang-undang jalan raya. Aksiden ke? Patut? Pani langgar lah ni semua lampu merah. Bawa balik meta-meta, cabut tayar-tayar gitu. Tak kena lah lagu tu. Awak nak aksiden kan nak selamat? Nak selamat. Usaha kepada selamat. Nah? Bawa elok-elok. Nah, patuhi undang-undang jalan raya. Gitu. Tapi kalau aksiden juga, itu qaddar Allah. Itu bukti kata bahawasanya kita tu hanya berusaha. Degung kena langgar juga. Kata Allah, kenapa saya tengok tadi tak ada dah kereta motor, berapa kali tengok yang kanan kiri kanan tu saya masuk cabar tempat nak macam mana. Itu nak kata bahawasanya usaha kita tu tidak memberi bekas. Pilihan kita tu tidak menentu. Hanya yang menentu hakikat ialah Allah. Maka adakah lepas pada kita aksiden tu kita sudah pun lemah semangat, putus asa untuk kita memilih jalan selamat? Lepas pada aksiden sekali saya serik dah bawa slow-slow ikut hak laju ni. Sebab aksiden ke, lepas ni saya nak langgar dah semua, divider ke apa semua, saya tak nak break dah, lampu merah pun saya nak langgar je. Nak masuk cabang ke saya tak nak signal dah. Saya sudah pergi dah. Sebab sebelum ni saya sudah berusaha untuk selamat. Ternyata aksiden juga. Gitu ke? Cara fikir kita gitu ke? Tidak. Walau 2-3 kali aksiden pun tetap kita nak kepada selamat. Itu urusan dunia tu. Ini bagi orang yang tanya urusan akhirat kan. Sia-sia lah ustaz, kita duk tutup aurat, kita duk taat perintah Tuhan, kita duk ibadat tu. Tahu-tahu neraka. Ya. Ada orang tanya dah. Maka tak boleh kita tu berfikiran negatif seperti itu. Ana inda zanni 'abdi. Aku ni kata Tuhan di sisi sangka hamba-Ku. Maka kita sangka jahat tu ke Tuhan kalau kita cakap gitu. Sia-sia ya. Baik kita buat maksiat tu, neraka pun neraka. Ya sungguh tu. Maka jangan kita tanya kita nak syurga ke nak neraka? Nak syurga lah ustaz. Nak syurga, kita usaha amalan ahli syurga. Itu lagu tu. Nah, soal kita masuk pada syurga tu bukan kita, tu urusan Tuhan. Dan Tuhan tidak menzalimi hamba-Nya. Kayak gitu. Itu. Baik, habis itu. Maka tak boleh dikatakan. Oleh itu tidak boleh menyerupakan sifat, bukan sifat saja dah. Zat, sifat dan af'al khaliq. Khaliq ni sang pencipta. Nah, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Nah, dialah khaliq. Dialah al-fatir, al-khaliq. Tak boleh menyerupa tu dengan makhluk, dengan zat makhluk, dengan sifat-sifat makhluk, dengan perbuatan af'al makhluk. Mana misalnya puak-puak orang yang pernah menyerupa ni, seperti orang-orang Nasara, puak-puak Kristian, dipanggil Nasara kerana mereka ni mengakui kata mereka lah yang menolongkan agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kata puak hawariyun, kamilah ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Jadi orang Kristian ni memang dia membela Nabi Isa.
Yang memusuhi Nabi Isa ni puak Yahudi, puak Bani Israel. Yang padahalnya Nabi Isa ni sama-sama daripada Israel, daripada Bani Israel. Tu. Tapi kenapa Yahudi marah sangat ke Nabi Isa ni? Kerana kitab Injil, kitab baru Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa, sebagai membuktikan apa yang disebut asal di dalam kitab Taurat, dan menjelaskan tentang tahrif tabdil yang dibuat oleh rohib-rohib Rabbi puak-puak Yahudi. Yahudi ni buat khianat kan dengan kitab Taurat. Dia ubah, dia macam-macam lah dia buat. Jadi kitab Injil ni lah yang menyata balik. Waktu yang marah tu, sebab tu puak Yahudi ni dia lebih benci kepada Nasara berbanding orang Islam. Sehingga kalau lalu depan masjid dia tak ludah. Tak sama kalau dia lalu depan gereja, dia akan ludah tweet. Kenapa benci sungguh dia kepada Nabi Isa bin Maryam. Tu. Sebab tu pelik kalau orang Kristian tu sokong Yahudi. Pelik selalu gitu. Kerana musuh lebih ketara daripada orang Islam dengan Yahudi ni ialah Kristian. Sangat benci dia kepada Kristian. Tu. Tapi dua-dua tu memang tak reda lah dengan kita orang Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan puas hati orang Yahudi dan Nasara sehinggalah hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah engkau ikut akan agama mereka. Jadi sekarang ni nak jadi ikut sana dah tu. Tu. Mufti kata jangan buatlah. Buat juga. Buat juga. Jadi nak pergi ikut sana dah kita. Sepatut kita orang Islam ni kena berdiri di belakang mufti. Bukan di belakang orang politik. Kalau belakang orang politik ni tak jadi. Sebab apabila dia pula jadi pemerintah, maka dia pula akan menghalalkan yang dia haram dulu. Kayak gitu. Dulu dia menghalal juga. Marilah ke konsert ini. Kerana penyanyi dia ni sokong Palestin. Tetapi apabila dia sudah tidak ada kuasa, maka dia pun akan lawan pula. Dia akan delete error 404. Jadi kita tu jangan duduk di belakang orang politik. Kerana orang politik tu punya target dia nak kuasa saja. Apa yang haram jadi halal, apa yang halal boleh jadi haram. Kalau mufti itu tidak ada orang panggil apa? Kepentingan apa-apa. Kalau sudah mufti itu bersuara, pasti itu orang panggil apa? Kebenaran yang mufti rasa patut untuk diungkap. Kayak gitu. Kalau mufti ada apa? Jadi wilayah mana, kekuasaan mana? Jadi kalau sudah mufti kata jangan bagi pandangan tak payah buat batal, maka saya kira kita orang Islam ni kena taat lah, kena patuh. Tak payah kita nak buat bijak, nak buat berbincang macam mana nak jadi halal pula. Nak jadi boleh juga, diteruskan juga. Kita sendiri tidak menghormati mufti kita. Jadi gitu. Dan orang Islam ni banyak gitulah. Mufti tu yang maki hamu lagi. Fatwa. Duk rasa tu bukan fatwa, tu hanya cadangan. Cadangan sebab benda hak jelas tak perlu fatwa. Macam kita kata benda jelas maksiat, kita tak perlu fatwa. Fatwa ni diperlu apabila benda yang tidak jelas. Contoh seperti boikot. Benda tu kan tak jelas. Maka mufti perlu perlu buat kajian. Dia panggil dua pihak, dia siasat, dia soal, dia tanya. Itu dia al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwuhi. Jadi apabila sudah dia ada gambaran yang hampir jelas,
maka dia berbicara, keluar dalil, hujah, istidlal macam mana gitu gini, akhafud darara yang mana lebih ringan mudarat, maka barulah dikeluarkan fatwa. Itu fatwa ni biasa perkara yang tidak jelas. Dia ada ahli majlis fatwa, dia ada ahli majlis, anggota ahli majlis fatwa, bukan dia sendiri, tidak. Nah, dia apabila benda hak jelas dah, benda yang haram, itu bukan fatwa dia panggil, memang nasihat daripada mufti lah, cadangan daripada mufti. Mufti tak perlu keluar fatwa zina haram. Bila ni mufti nak keluar hukum zina ni haram, loh tak perlu keluar. Benda tu jelas dah haram. Benda hak jelas ada tu tak perlu. Tapi mufti berhak untuk menasihati. Tu contoh seperti itulah. Mufti bicaranya kalau boleh dibatalkan. Sebab tak munasabah kita orang Islam dibantai di Palestin, ramai yang mati syahid, ramai yang mati kehilangan anak, kehilangan mak pak. Kita di sini pula melompat-lompat, terkinja-kinja, berjoget, suka hilang. Tak kira lah konsert mana pun, Waganza ke bergapo ke, mana tak munasabah. Kalau nak buat juga kat tukar lah, nyanyi lagu nasyid pun tak apa. Tak boleh lah ustaz, sebab kita ni dah booking, dah tepat, gapo bayar, dah gapo gitu gini kan. Pekerja kru-kru gapo nak makan anak bini juga, kita kena terus jugalah buat program hiburan ni. Tukarlah orang panggil isi tu. Boleh je. Ke tak boleh? Tu penyanyi bukan dia penyanyi lagu balada, dibagi lagu dandut boleh ke? Betul? Okay, penyanyi kan? Dia nak terang. Dia bagi lagu pelik-pelik. Penyanyi tu tak pernah menyanyi, bukan bidang dia. Bukan bahagia je. Boleh. Macam apa betul boleh buat lagu nasyid? Boleh. Lagu Raihan ke. Buat petanding dah. Nak uji suara ya. Nak uji suara. Boleh je sebenarnya, tapi itulah. Kurang orang panggil kita kurang rasa, kurang merasai kesusahan saudara ni, jadi gitulah. Kurang merasai. Jangan sampai Allah Ta'ala membala ke seperti tu, barulah kita pun baru tahu. Rasa susah. Ya sebab bala ni bila kena turun, dia tidak akan kena khusus pada orang yang buat kerja maksiat. Kena semua. Maka sebab tu wajib kena menyuarakan kebenaran. Qulil haq walau kana ala nafsi, qulil haq walau kana murran. Sukutu anil haq syaitanul akhras. Kena bersuara perkara yang sebenar, walaupun pahit, walaupun orang benci, walaupun orang ugu mana. Karena Nabi kata tak memendekkan umur kamu dan tidak mengurangkan rezeki kamu. Takut kamu? Kadang-kadang orang ugu, ustaz jangan cakap lah benda gini. Nanti orang tak derma dah. Nanti orang nak derma jadi tak jadi. Jadi ugu benda gitu. Ingat kalau kita tak ada email. Orang tak nak bagi tu ke rezeki kita. Kalau dapat. Kalau tak dapat. Semua tu hak Tuhan berlaku. Dan Nabi kata muayaklah benda yang sebenar, tidak memendekkan umur kamu dan tidak mengurangkan rezeki kamu. Sebab rezeki kamu dan umur kamu dalam ketetapan Allah. Kayak gitu. Bahkan diam tidak menyuarakan kebenaran, itu seumpama syaitan yang bisu. Itu senyap takut. Sebab makan budi banyak. Makan budi itu budi ni. Senyap takut. Itu bahaya lagi. Paling kurang kita tu sudah bersuara. Tetap dibuat juga, itu tak tahu nak buat macam mana lah. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala supaya jangan membala ke kita. Baik. Seperti orang-orang Nasara yang menyerupakan Al-Masih Ibn Maryam. Al-Masih ni Nabi Isa lah. Disebut Al-Masih yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Orang Kristian pun tunggu juga. Kita pun tunggu. Dan Nabi Isa ni akan menghapuskan palang-palang salib. Orang Kristian Nasara percaya bahawasanya yang disolib tu ialah Nabi Isa.
Kita tidak. Bahkan Nabi Isa itu hidup dengan jasadnya di langit sana. Baik. Al-Masih ibn Maryam. Ibn mana? Anak laki-laki bagi Maryam. Nah, kalau binti itu anak perempuan. Ini supaya kita tu jaga-jaga nah. Walau kita nak talqin bin ibu pun, kalau dia laki-laki bin ibu dia. Bak pernah dengar orang talqin tu dia baca, wahai Abdus Somad binti Zainab. Binti Zainab. Pasal bawa binti Zainab. Ya, terkena bin mak lah. Ya, kalau bin mak pun bin Zainab lah sebab dia laki-laki. Kalau binti Zainab, jadi wahai Abdus Somad, anak perempuan bagi Zainab. Terkejut Zainab ada dalam kubur. Nah, bila masuk pula Abdus Somad, anak aku jadi tin aku. Anak tin aku. Dia anak jatuh bin Zainab lah. Itu sama. Isa bin Maryam. Menyerupakan Nabi Isa dengan siapa? Dengan Allah. Menyerupa dengan Allah ni banyak pihak lah. Sama ada Isa tu anak Allah, ataupun Isa tu ialah Allah dah. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Ataupun Isa ni ialah satu sifat ilmu Allah yang tercabut daripada zat Allah, yang gugur jatuh di bumi. Macam-macam. Ya, banyak pula mazhab sesat dia tu. Nah, sama-sama sesat tu dia banyak pula sesatnya, berbeza pendapat. Tu. Dan orang-orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Dalam berkata waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata puak Yahudi, yakni iktikad oleh puak Yahudi, Uzair itu ialah anak laki-laki Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kata puak Kristian pula, Al-Masih ni anak laki-laki Allah, bukan Uzair. Ya duk balas kat puak ya tu. Waqalatil yahudu waqalatin nasara apa? Dalam Quran sebut tu. Waqalatin nasara waqalatil yahudu ini tak ingat dah ayat. An-nasara la syai' waqalatin nasara apa ni ingat ayat dia tu bunyi. Ceritanya puak Yahudi mengatakan orang Kristian sesat, puak Kristian pun kata puak Yahudi ni sesat. Habis kurang mafhumnya gitu. Ayatnya tak ingat. Tengok balik. Anan waqalatin nasara. Tak ingat dah, tak mari ayat. Dan orang-orang musyriki. Ini orang musyriki ni orang khusus kepada abadatul awthan, penyembah berhala kan. Sebenarnya semua tu musyrik lah ke. Yahudi, Kristian, semua musyrik tu. Kerana menyemutukan Allah. Cuma hak tu daripada agama samawi hak asal, daripada langit. Agama Islam hak asalnya agama samawi yang diturun oleh Allah Ta'ala, kemudian diubah, ditahrif, ditabdil. Kalau abadatul awthan, penyembah berhala ni memang orang panggil hak agama direka. Tu mereka tu kematian orang-orang soleh. Dia puak-puak penyembah berhala ni ada dua kelompok. Mana? Satunya al-jahiliyah al-mutaqaddim. Puak-puak jahiliyah yang terdahulu, untuk nenek moyang mereka. Ini asalnya mereka ni nak orang panggil apa? Mengenangkan orang-orang soleh, orang-orang warak, orang wali-wali di kalangan mereka yang mati. Dia buat patung. Bukan asalnya untuk menyembah, tapi pemujaan, kesayangan itu terlalu sayang sangat. Lama-lama dia bawa kepada menyembah. Tu menjadikan berhala-berhala tu apa? Ma na'buduhum
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah akan mereka itu berhala-berhala yang kami buat ni. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya berhala-berhala ni membawa dekat kami kepada Allah. Itu. Kami tak sembah mereka semata-mata saja mereka ni Tuhan. Dah. Tapi mereka ni lah, bila kami puja, kami sembah, kami buat apa-apa upacara ke apa, mereka lah yang akan membawa ke kami ni dekat dengan Allah. Gitu dah. Itu orang panggil musyrikun jahiliyah, mutaqaddim. Hak asal, hak tu nenek dulu. Kemudian anak cucu ni dipanggil jahiliyah mutaakhir. Hak ni kalau tanya apa kamu sembah berhala, dia kata inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapat tituk nenek kami tu buat gini ya. Kami hanya buat apa tu nenek kami buat. Tu dia panggil taklidur radi. Nah, taklid yang tertolak. Mana ikut tu nenek dulu, tak ada orang panggil fikir buat apa. Ya sebenarnya mereka ni cerdik sangat. Buktinya mana? Nabi Ibrahim kan dalam Quran tu yang cerita ketika mana kaum dia keluar buat upacara apa tak tahulah. Jadi Ibrahim tak ikut. Ibrahim mari mikir kat akal, aku nak beracun berhala-berhala. Ya beracun. Ya hancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil, kemudian kapok tu dia gantung di tekuk berhala besar. Bila balik gegak-gegak, marah, siapa ni? Dia kata, ada seorang tak ikut di upacara ni. Konsert kita ni ada seorang tak pergi. Nama Ibrahim. Panggil tanya, "Hei Ibrahim, siapa buat ni? Habis Tuhan-Tuhan kami ni hancur." Dia kata, saya pun tak tahu Ibrahim. Walakin kabiruhum hadha, dia kata. Akan tetapi ni kok hak besar cuba tengok, ada kapok bergantung tekuk dia. Mengamuk, dia kata Ibrahim, nak bodoh-bodoh ke kami ke Ibrahim? Batu mana boleh bergerak? Dia tahu sangat. Dia tahu ke dia duk bodoh sangat. Dan orang-orang musyrikin menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Mereka tak kata berhala-berhala itulah yang menjadikan langit bumi dah. Sebab tu kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau musuh orang yang menyembah berhala, siapa yang buat langit bumi? Ya Allah. Kita tak kata berhala. Tapi berhala tu mempunyai posisi seperti Allah, yang boleh mendekatkan dia kepada Allah, yang boleh mempermudahkan Allah beri rezeki kepada dia. Itu. Jadi itulah syirik buat dia. Bukan dia tak kata Allah tu bukan dia kata Allah bukan Tuhan, bukan. Allah Tuhan. Tapi bukan hanya satu-satunya Tuhan. Ada lagi selain daripada Allah tu posisinya seperti Allah. Mana? Tu berhala ada Allah Ta'ala, Uzza dan sebagainya. Kayak gitu. Maka sebab tu Nabi kita tu ja'a bit tauhid. Mana datang dia membawa tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allahnya. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tidak yang lain. Berhala ke orang soleh, ke orang wali, ke nabi, ke tu semua makhluk Tuhan, bukan Tuhan. Jadi sebab tu nak mintalah hanya pada Tuhan. Nak ibadatlah hanya pada Tuhan. Cuma kalau kita bertawassul tu bukan tawassul. Wasilah lain. Waktu Tuhan sendiri kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah beriman mereka itu, ittaqullah, bertakwalah oleh kalian akan Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan kepada Allah, carilah kepada Allah akan wasilah. Tawassul. Itu lain. Tawassul bukan tawassul. Kita menjadikan para nabi, para awliya, para wasilah kita, bukan wasitoh kita. Beza tu. Wasilah, wasitoh lain. Tawassul, tawassut lain. Beza dah. Sedangkan wasilah itu memang disuruh bahkan diajar bahkan oleh Nabi SAW. Allahumma
Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau. Wa natawassalu ilaika, dan kami berwasilah kepada Engkau. Binabiyika, dengan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah tu yang menyambung, yang menghubung. Kan gitu. Memang para nabi itu menghubung kita. Dan kita tak mungkin mengenal Allah, mengetahui tentang Allah kalau tanpa diutuskan nabi. Itu. Nabi-nabi ini memang wasilah, perantara, tapi bukan seperti perantaranya wasithah. Beza tu. Bezanya mana? Kalau itu menjadikan perantara itu seperti yang diantara itu dengan perantara sama. Ini Allah dengan berhala itu sama, mempunyai kekuasaan yang sama. Itu maksudnya Allah Ta'ala Uzza itu dapat memberi meneka seperti Allah memberi meneka. Dapat memberi bekas seperti Allah memberi bekas. Sebab tu liyuqarribuna ilallah. Berhala-berhala ni boleh memperdekatkan kami kepada Allah. Yang sebenarnya boleh mendekatkan kita kepada Allah bukan berhala, bukan nabi, bukan wali, bukan orang saleh. Allah yang mendekatkan kita kepada dia. Seorang tu walaupun dia mengaji macam mana, kalau Allah Ta'ala nak menyesatkan dia, jauh dia. Kan gitu Nabi, man izdada ilman lam yazdad hudan. Lam yazdad hudan. Lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Seseorang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk. Ada seperti Barsisah, Bal'am bin Ba'ura, kayak gitu. Tuhan tak menambahkan hidayah, petunjuk kepada dia. Tak tambah apa-apa dia dengan Allah, melainkan semakin jauh. Jadi berbeza tu. Beza. Contoh tawassuk ni, contoh ni berhala. Dia nak minta dengan Allah Ta'ala tu, wahai Allata, berilah rezeki kepada kami. Mohonlah kepada Allah supaya Engkau mampu memberi kepada kami ni rezeki. Itu menjadikan berhala ni seperti Allah. Tawassuk, menjadikan wasithah, perantara ngoti-ngoti. Itu wasilah, tawassul. Tawassul. Kalau tawassul, kita meminta dengan Allah Ta'ala dengan berkatnya. Ya Allah, berilah. Tadi macam tadi, Allah, Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika. Gitu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Wa atawassalu, dan aku bertawassul ilaika kepada Engkau binabiyyika, dengan Nabi Engkau. Itu sebab Nabi kata tawassalu bijahi, bertawassul dah dengan kemegahanku. Fa inna jahi indallahi azimun, karena sesungguhnya kemegahan aku di sisi Allah sangat besar. Jadi kita tu memohon kepada Allah dengan barakah Nabi, dengan barakah orang soleh, gitu. Bukan Allah berikan kepada Nabi ni, wali ni, orang soleh ni mampu memberi manfaat dan mudarat seperti Allah memberi. Bukan itu. Itu tawassuk tu. Itu tawassuk. Tu orang panggil menjadi perantara ngoti. Seperti kedudukan berhala ni seperti Allah. Seperti Allah dah. Tu. Maka sebab itulah tawassul, sama ada nabi atau wali atau orang soleh atau ibu bapa kita atau amal-amal apa, dia tawassul ni tidak semestinya dengan nabi, dengan amalan yang soleh pun boleh. Itu sama ada nabi sudah meninggal dunia, telah intiqal ila rafiqil a'la, ataupun masih hidup di dunia, sama saja. Sebab apa sama saja? Sebab nabi ini tidak boleh memberi manfaat dan mudarat, tidak. Jangan kita kata tawassul ketika nabi hidup, dapatlah, bolehlah sebab nabi masih hidup. Dan nabi boleh bagi manfaat mudarat. Itu ainu syirk. Ain syirik tu.
Nabi ni kalau dia hidup ke, dia wafat ke, dia intiqal ila rafiqil a'la ke, sama sahaja dia makhluk Allah, tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Tetapi dia kekasih Allah. Allah sangat menyayangi dia. Allah sangat menyayangi kita, tapi tidak seperti sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, para sahabat, para aulia, para ulama. Maka sebab tu kita memohon kepada Allah dengan barakah para Nabi Muhammad, para sahabat itu. Karena mereka itu orang yang dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat mereka ni Allah Ta'ala berikan. Beza tu, Allah berikan kepada kita apa yang kita mohon dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Beza tu. Allah yang memberi, Allah yang menegah, Allah yang memberi manfaat dan mudah. Dia bukan masalah salah sebut, takut salah i'tikad. Dan nak dekat-dekat dengan istawasul itu panggil istighasah. Istighasahnya mantap, minta tolong tu. Ni pun jadi perbahasan panjang lebar di kalangan ulama. Istighasah ni bukan ya Allah, aku minta pada engkau dengan berkat Nabi Muhammad. Bukan gitu dah. Ni wahai Rasulullah, tolonglah aku. Itu macam mana? Ini ada di kalangan ulama yang tidak menyukainya. Kerana bimbang takut jatuh kepada syirik. Tapi kebanyakan ulama sudah pun membahagikan syirik ni pegangan kita tu, mengiktikadkan ada selain daripada Allah memberi manfaat dan mudarat. Sedangkan kalau kita meminta atas jalan orang panggil ikhtiar dan usaha, itu tak mengapa seperti kita minta tolong isteri kita saja. Sayang tolong buat air, istighasah, tolong buat air. Tapi dia masih hidup, dia memang boleh buat air. Dia ke yang buat? Hakikat. Kembali balik kepada perbahasan tadi. Af'al Allah Ta'ala hakikat. Dia hanya usaha je. Bini kita masak nasi, kucai air kopi itu hanya usaha. Dia memilih untuk taat kereta kita, lalu dia pergi ke dapur buat air, buat nanak nasi apa, hanya usaha saja. Sebab yang menjadikan perbuatan itu pada hakikat ialah Allah. Boleh tak air kopi yang dia buat itu tak sapa pada kita? Boleh je. Jalan-jalan puk sepak kaki ke buah pecah, cawai, tak sapa air kopi. Kerana Allah tidak menyampaikan. Jadi kita minta tolong isteri kita tu atas wajah ikhtiar usaha, bukan dia yang memberi rezeki, memberi air, memberi minuman, makanan, dialah. Hanya ikhtiar usaha saja. Akidah kita tu sudah kemah dah. Gitu. Kalau kita mengiktikadkan isteri kita yang memberi manfaat dan mudarat, itu memang syirik. Memang syirik. Itu masalah istighasah ni panjang lebar dibahas. Jadi tak perlu kita tu mempermudah untuk mensyirikkan umat Islam. Tak perlu. Melainkan kalau benar-benar syirik. Tu seperti mengiktikadkan wali inilah yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada saya. Sebab tu saya kata, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku. Apa meminta Syekh Abdul Qadir Jalani? Ya, Syekh Qadir Jalani lah boleh beri manfaat mudarat. Itu kafir, kufur, syirik, murtad kalau orang cakap gitu. Mengiktikad lah gitu. Dia boleh memberi manfaat mudarat. Jadi ada ulama-ulama yang takut terjerumus kepada perkara tersebut, maka dia tidak menyukai istighasah, sadduz zara'i, atas jalan menutup pintu daripada bermudah-mudah kembali kepada jahiliyah yang pertama dulu. Maka ada seperti itu. Ada. Jangan kita kata tak ada langsung, dah ada ulama yang mencemburui perkara tersebut. Sehingga tapi tak sampai kata syirik, hanya memandang hukumnya makruh, tidak disukai orang yang istighasah. Tapi kebanyakan ulama-ulama yang kata tidak syirik. Istighasah tu yajuz, mubah, harus. Selama mana iktikad kita tu yang memberi pada hakikat ialah Allah, bukan orang yang kita minta. Hanya atas wajah, ya Rasulullah khudh biyadi, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah. Contoh, ya Allah peganglah tanganku, ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah peganglah tanganku, khudh biyadi. Ya Rasulullah aghithni, tolong aku ya Rasulullah.
Kita bercakap tu pada majak saja. Kerana hakikat yang boleh membimbing kita dan boleh memegang tangan kita daripada jatuh ke lembah kebinasaan dan boleh menolong kita secara hakikat ialah Allah. Cuma kita minta tolong atas wajah ikhtiar usaha sama saja kan. Nah, seperti orang lemah di laut. Nah, tolong. Mana kata? Minta tolong dengan Allah lah. Minta tolong apa dengan saya? Syirik ni. Gitu kan? Nah, tolong, selamat. Kita pun pergi tolong dia. Macam itu. Hakikatnya dia minta tolong dengan kita, dia mengiktikadkan kita yang menolong dia ke, itu terus pulang. Tapi kalau dia iktikad kita yang menolong dia, hakikat syirik. Ada yang Allah yang alhamdulillah ya Allah, selamat tolong aku ya Allah. Terima kasih banyak mak, tolong aku tadi. Kayak gitu. Tak jawab ikhtiar usaha saja. Hakikat yang memberi penolongan siapa? Allah. Jadi kalau syirik minta tolong dengan makhluk, maka tak boleh rasa nak minta tolong dengan makhluk. Lapar, ya Allah nak nasi. Gitu kan? Tak boleh lah sayang tolong masak, tak ada syirik. Nah, duduk di kedai kopi ke nak order apa, tak boleh order tak boleh panggil tolong masak nasi goreng. Tak boleh. Allah. Duduk ya Allah nasi goreng kampung satu pinggan ya Allah. Siapa? Kena minta tolong juga. Tolong buat nasi goreng kampung satu. Kan gitu. Minta tolong dengan makhluk tak? Minta tolong dengan makhluk, tapi secara majak saja. Secara ikhtiar usaha saja, bukan secara hakikat. Karena hakikat itu sudah kita i'tikad. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Yang menyampaikan nasi goreng ini kepada kita, hakikat Allah. Tapi bukanlah kita duduk hakikat, ya Allah, nasi goreng. Duduk situ siapa ada buka kedai, siapa tutup kedai, tak siapa nasi goreng kita tu. Nah, kena minta tolong juga dengan makhluk. Tapi adakah kita i'tikad makhluk tu yang menolong kita hakikat? Tidak. Dia hanya majak saja. Gitu. Jadi kebanyakan ulamanya mengharuskan istighazah bukan. Tapi dalam catatan lah, akidahnya mesti teguh. Tu dah. Cuma jangan pula kita kalau gitu boleh minta tolong dengan tiang ni, dengan dinding ni, dengan pokok ke apa. Biar munasabah. Nah, dah asal kata tak ada i'tikad dia yang memberi manfaat mudarat, boleh minta tolonglah dengan pokok. Jangan tak jadi bodoh sangat gitu. Nah, takkan kita lapar kita pergi suruh pokok dalam rumah kita, dalam pagar rumah kita tu tolong masuk. Nah, tu orang panggil gila pula. Dia kata bini ayah berapa kali dah suruh masuk, tak masuk lah itu. Pokok motel tolong masak nasi gitu. Tu orang panggil bodoh pula. Nah, biar munasabah. Itu kita nak minta tolong beki motor pomeh. Jangan pergi farmasi. Nah, motor kita rosak, kereta kita rosak, pergi farmasi. Tolong tayar kereta saya ni, enjin ni macam mana tak tahu. Nyamaki kau ke farmasi tu. Tapi tak syirik, tapi saya minta tolong awak, bukan awak yang menolong, hakikatnya Allah. Mana tahu enjin ni boleh baik kau dengan awak, letak comor minyak gamak kau ke apa dah tu. Biar munasabah lah. Kayak gitu. Jadi kita nak minta tolong istighasah tu, tengok. Motor ke kereta rosak, nak minta tolong beki, pomeh kereta, pomeh motor, jangan pergi klinik, farmasi, kayak gitu. Nak minta tolong buat plan ke apa, arkitek, bukan pergi jumpa dengan tukang kebun masjid ke apa, tolong buat plan masjid ni. Bengong tukang kebun tu ni. Kenapa minta tolong dengan saya? Saya bukan, tapi tak syirik tapi kan, sebab bukan awak yang memberi plan ni, hakikatnya Allah. Berat lagu tu. Tak munasabah dah pula jadinya. Nah, biar munasabah lah. Gitu. Tak syirik tu ya, tapi biar munasabah. Munasabah pun kena ada juga. Nah. Jangan kata minta dengan pokok, minta dengan bini jiran rumah sebelah masuk untuk kita pun rasa tak munasabah dah. Bini ada. Nah, mak lehawi tolong masak nasi ke apa? Saya bini awak ke? Tak tahu bini saya minta tolong yang kali tak buat. Tu pun tak munasabah dah. Bini orang lain kita suruh nak nasi. Berat. Memang tak syirik tapi tak munasabah. Jatuh ke bodoh dah pula jadinya. Nah. Jika pokok, wahai pokok, tolonglah beki motor saya pokok. Nah.
Kata syirik. Tak. Saya minta pokok ni atas wajah ikhtiar usaha je. Hakikat yang membaiki kereta saya, Allah. Tunggulah 10 hari kiamat pokok tu senyap. Situ mereka mudah dengan Yahudi kena bunuh orang Islam, baru dia cakap. Tu pun dia tak kata atak pomeng lah dah. Dia tak kata itu. Dia kata, "Hei orang Islam ni, Yahudi ada belakang aku ni, mari bunuh." Tu. Nah, biar munasabah lah. Tu tak syirik satu hal, tapi kalau bodoh yang maki kau orang juga. Nah, sebab ada yang meruak khenak lagi-lagi tu. Ada Ustaz Ku Fadil kan. Ustaz Ku Fadil duduk bahas pasal tawasul istighosah. Tiba-tiba kawan-kawan perlis kita, kalau macam tu bolehlah minta dengan pokok, dia kata. Sebab kita iktikad yang memberi Allah, dan pokok lebih suci daripada kita sebab dia tak pernah buat dosa. Masalahnya pokok tu mukallaf dah. Satu, pokok tu mukallaf dah. Memang dia tak pernah buat dosa, tapi dia mukallaf dah. Dah. Yang kedua, munasabah dah kita nak minta tolong apa pokok. Nah, kita sakit perut pun kita tak pergi jumpa pomeh kereta. Ke tak? Sakit perut ni, sakit perut, gigi cepat-cepat mana? Pergi jumpa kedai pomeh. Sakit perut ni mana? Ada skru-skru kau, ada sepanai hidup kau. Munasabah dah. Kata awak ni tak apa minta tolong saya pomeh bagi kereta. Tapi tak syirik tapi kan. Sebab saya etikad yang menyembuh perut saya sakit nanti, ya Allah, bukan awak. Awak tolonglah ambil sepanai hidup ke apa tolong. Dah sabar dah. Jadi bodoh nak pula. Jadi jangan bodoh gitu. Jadi di framing seperti itu. Hak bodoh-bodoh enggak? Betul juga. Berat Ustaz Ku Fadil lah. Bukan Ustaz Ku Fadil tu apa berat. Hak framing gitu tu hak bodoh. Tak munasabah. Biar munasabah kan. Nah, memanglah tak syirik tapi bodoh. Gitu je. Nah, memang tak syirik tapi bodoh. Boleh bodoh jadi khurafat. Dah kapah dia panggil. Nah, ni. Khurafat mempermain dia panggil. Aduh, dia munasabah lah juga. Nah, jangan apabila orang bahas lagu tu kita dikhona dia panggil. Nah, dikhona lipat. Baik, habis itu dah. Jadi jangan kita seperti musyrikin menyerupakan berhala-berhala dengan Allah. Jadi menyerupakan nabi, para wali, orang soleh atau siapa saja tak kira dengan Allah. Dan tu. Jadi kita cium tangan para ulama, para aulia, itu bukan menyembah. Itu dalam bentuk ta'addub, husnul adab kita. Serta orang yang soleh, orang tua, kita cium tangan ibu bapa kita, kaki bahkan ibu bapa kita, bukan menyembah ibu bapa kita. Anishkurli wali walidaika wa ilaihil masir. Supaya engkau bersyukur kepada aku. Anishkurli wali walidaika. Nah, dan kepada ibu bapa engkau. Karena ibu bapa kita melahirkan kita, menjaga kita, mengurus kita. Pada hakikat siapa? Allah. Tapi kita tu tak boleh lah buat biadab dengan ibu bapa kita marah kita. Bukan abah ni rezeki Allah. Dia cakap gitu. Man lam yashkurin nas lam yashkurin. Siapa tak terima kasih pada manusia tidak syukur pada Allah. Jadi sebab tu bila orang tolong beki motor kita, tolong tukar tayar kita pancit, kita kata mana? Terima kasih mak, tolong, alhamdulillah. Kan gitu? Terima kasih, jangan awak tak cara alhamdulillah ya Allah. Gi, berapa gi? Orang kata, mana ni? Orang tolong, bukan mu, Allah. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Hablum minan nas tu syariat tu kena ada. Hakikat tu hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia tu kena ada. Terima kasih mak, tolong ni. Beki tayar kereta, tayar motor saya. Hakikat yang menyampaikan pertolongan dan menjadikan perbuatan Pak Mak duduk. Pulah skru dengan sepanai hidup gapo. Siapa tu? Allah. Maka kita hakikatnya alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Mak, artinya kita syukur kepada Allah. Gitu. Baik. Mengenai zat Allah dan sifat-sifatnya ialah satu perkara yang wujud lagi qadim, yang tidak tersusun dari anasir. Anasir ini mana unsur-unsur. Bukan tersusun daripada unsur-unsur. Mana anasir ni ada 4.
Anasir arba' dia panggil. Unsur-unsur yang 4. Tanah, air, api, angin. Itu. Ada, maka zat Allah dan sifat Allah ialah satu perkara yang wujud, yang ada. Lagi pula qadim. Qadim mana tidak ada permulaan bagi ada, tak menerima perubahan, berkekalan adanya. Itu qadim. Itu. Macam kita ni hadis baru, sebab ada kita tu ada permulaan bagi ada, tidak berkekalan adanya, lagi pula menerima perubahan, sama ada sebelah bertambah atau berkurang, berubah. Kan gitu. Berubah tu menunjuk kita baru. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Alam ini yang kita tengok ni berubah. Termasuk alam tu kita pun berubah. Ibu-ibu dulu masa kecil-kecil gini dah kah? Wajahnya, mukanya gini kan? Tidak. Kecil, halu, terik kulit-kulitnya kat sini. Berubah tak? Berubah. Saya di dahil bukan sebesar ni, pecah perut umi saya. Kecil, halu. Tengok gambar-gambar mula, Allah, kecilnya aku kat sini. Kuruhnya aku lama-lama panekoh naik perut bucik selalu dah. Tu berubah tak? Berubah tu menunjuk kata kita tu baru. Maka Allah Ta'ala qadim, bukan baru. Mana tidak ada perubahan. Itu. Yang tidak tersusun dari anasir. Adakah Tuhan dijadikan daripada tanah, ataupun daripada api, atau daripada udara, atau daripada air? No. Macam kita, kejadian kita asal daripada unsur tanah, kayak gitu. Malaikat asal daripada unsur cahaya, asal daripada unsur api seperti syaitan, jin dan sebagainya. Tu. Pas tersusun daripada beberapa banyak anasir kita ni. Sebab tu kita tu memerlukan udara, memerlukan air, memerlukan makanan yang bersumber daripada tanah. Kena cukup. Dalam perut kita tu kena ada ruangan untuk angin, makanan, air. Kalau angin tak ada, letak nak nafas tak boleh makan berat. Itu kena ada, tersusun banyak. Allah tidak gitu dah. Kerana Allah bukan zatnya tu jirim, jisim, tidak. Bukan jirim firik, dan tidak. Kita tak apa tersusun. Nak boleh jadi sebentuk jari kita ni. Ini tersusun daripada beberapa jirim firik yang halus banyak. Juzuk. Tak payahlah kita cabut. Biasa kalau orang buat soto ayam tu boleh tengok lah. Soto ayam ke? Ayam tu sayek. Cuba tengok. Siap tu ya soyok tu. Cuba tengok. Halus tu, kalau kerak lagi, kerak. Hak halus lagi tu, hak tak boleh kerak dah, tak boleh dipotong dah. Nak potong tak boleh, nak kerisik tak boleh, tak, sebab halus kecil sangat. Itu dipanggil jirim firi. Nak jadi seekor, tak seekor lagi, nak jadi satu urat daging hak kita sayek tadi tu, tersusun daripada beberapa banyak juzuk jawab jirim firi. Susu jadi satu urat. Satu urat ni, satu urat surat jadi satu daging. Bergabung. Tu kam muttasil fizzat dipanggil. Beberapa bilangan juzuk yang berhubung pada satu zat. Allah tidak. Tu kalau kita mengaji dah di sifat wahdaniyah tu maklum. Ternafi kebersangatan tunggal Allah Ta'ala, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Jadi satu bersangatan tunggal Allah itu bukan makna Allah super satu ni. Ada berapa botol satu? Ni satu botol pula. Bukan macam kita satu lah. Satu. Kak Mah ada berapa orang? Satu. Saya satu. Satu lagu ni bukan satu Allah Ta'ala. Ini satu makhluk. Kita sebut satu. Sebab tubuh kita ni pertama ada banyak yang seumpama tubuh kita juga. Botol ni satu, tapi seumpama tubuh botol ni kayak gitu. Menerima kam munfasil pada zat, beberapa bilangan yang bercerai daripada zat. Allah dah.
Satu dia, tidak ada satu zat yang lain yang sama seperti zat dia. Lagi pula ternafi kamuttasil. Mana? Ini satu, tapi dia nak jadi ke satu lagu ni, berapa juzuk yang berhubung, tarakat yang bersusun boleh jadi se. Macam kita ni satu, tapi nak jadi ke tubuh kita ni berapa juzuk ada ni bersambung. Tak payah buat kajian kita lah, matilah kalau buat kajian kita. Buat kajian di ayam sotu tu, sotu ayam tu habis. Kemudian, dan sifat-sifat Allah juga adalah qadim. Memanglah, kalau sudah zat Allah tu qadim, tak kira sifat Allah baru. Kalau sifat dia baru, baru juga zat dia. Macam kita tahu zat kita baru, kenapa? Kerana kita bersifat dengan sifat baru. Itu. Sifat Allah yang qadim ni berdiri di atas zat. Berdiri di atas zat Allah yang qadim juga. Habis. Kemudian hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Ingat tu. Tak payah kita duk cuba nak fikir, macam mana zat Allah? Bagaimana? Jangan. Kerana apa tak boleh nak mengetahui? Kerana akal manusia tidak sampai untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Memang. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Itu sebut Tuhan dalam Al-Quran. Wa yuhadzirukumullah, mempertakut akan kalian oleh Allah, nafsahu, akan dirinya dia Allah. Mana? Tuhan mentahzir, mewaspadai. Jangan cuba-cuba nak memikir zat Allah, hakikat zat Allah, sifat-sifat Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Sebab tu orang mengaji tauhid tu bukan memikir hakikat zat, hakikat sifat, tapi hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Berdalilkan alam ini, makhluk ni. Gitu. Nah, tak akan siapa menjangkau perkara itu. Sekalipun manusia itu kuat penangkapan akalnya, bijak lagu mana pun tak akan. Duk fikir, kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafi zalika. Tiap-tiap apa yang terlintas dalam benak kepala otak kita tentang Allah, Allah tak serupa dengan apa yang terlintas dalam kepala otak kita. Tetapi akalnya tetap terbatas dalam sesuatu batasnya yang tertentu, dan manusia itu sampai saat kini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia itu sendiri. Ini diambil daripada Imam Ghazali ni dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Nah, salah satu daripada penafsir ulama tentang perkataan Yahya bin Maimun Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Apa maksud? Yakni, satu daripada penafsiran, boleh tak kita kenal hakikat diri kita? Tak boleh. Hakikat diri, bukan zahir diri kita. Kalau zahir diri kita, kita kenal lah. Cari kita ada 10, ada kuku panjang ada, esok Jumaat nak kerak ada. Kayak gitu. Ada bulu lebat, bulu nipi. Itu kita tahu. Hakikat diri kita ni, ruh yang mamlu'un fil jasad, yang memenuhi pada jasad. Kita tahu tak? Bagaimana bentuk ruh? Rupanya seperti rupa jasad begini ke? Ada warna tak? Berapa saiz dia? Adakah dia jirim atau dia Arab? Tak ada siapa dia boleh boleh. Ruhu min amri Rabb. Jawab Nabi Muhammad, ruh min alamil amrillah, ialah setengah daripada alam rahasia Allah. Tak ada siapa dia boleh tahu hakikat ruh. Tapi ada. Buktinya orang mati, kita hidup, kita cabut bulu, rasa sakit, rasa sedih, sejuk. Mari mana? Roh tu. Rasa benci, rasa nak marah, rasa suka, rasa sayang, rasa kenyang. Semua tu roh. Rasa duka, rasa happy, rasa ada. Roh tu. Tapi di mana roh? Apa hakikatnya? Berapa saiz dia? Tak ada apa dia boleh tahu. Jadi apabila lemah kita nak mengenal hakikat diri kita sendiri, maka lemah juga kita nak mengenal hakikat Allah. Selama mana lemah kita kenal hakikat diri, kita lemahlah mengenal hakikat Allah. Siapa yang mengenal hakikat diri, mengenallah dia akan Allah. Boleh tak dia kenal hakikat diri dia? Tak boleh. Maka tak boleh dia nak mengenal hakikat Allah. Itu sama ni. Dan manusia itu sampai saat kini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia itu sendiri.
Gapo dia jiwa manusia, roh. Nah, akal. Ada kata akal ialah otak. Nah, ada kata dak, akal ni duduk di kalbu, bukan di otak. Nah, macam-macam perbahasan. Duk mana sebenar akal? Adakah di otak atau di kalbu? Sebab ada connection dua tu. Kayak gitu. Itu. Jadi lemah kita, maka jangankan hakikat Allah, hakikat kita sendiri pun kita tidak tahu. Kemudian kita sambung pula perbincangan dan kesimpulan. Nanti 1, 2, 3 sampai ke berapa tu? 13. Itu semua tu dia buat conclusion lah dia panggil dah. Kesimpulan secara menyeluruh daripada fasal tentang uluhiyah. Kemudian baru dia masuk fasal yang ke-7 tentang rububiyah pula. Tapi masih lagi tentang ketuhanan. Cuma rububiyah ni tak banyak. Dua lah ya. Dua lah ya. Kemudian barulah nak masuk kepada baru nak masuk rukun iman. Pelik sikit deh. Baru nak masuk rukun iman, baru nak menyata sifat-sifat Tuhan dah. Beriman kepada Allah. Baru nak masuk sifat-sifat Tuhan. Beriman pada Allah tu baru dia akan menyata sifat-sifat Tuhan. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu adam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahuda zalimin wal mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man awanahum wa man walahum. Allahumma ansur al ikhwana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin khususan fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.